Semasa dia menghilang menyamar seperti orang biasa tu, Mak Kilau dia banyak duduk di pondok-pondok Pataning, pondok-pondok madrasah. Dia balik semula ke Pahang pada tahun 1920-an. Balik ke Pahang, duduk di Rompin, berkahwin dengan seorang. Masa tu nama pun bertukar. Ada Mak Dahan, ada Mak Dadu, ada apa tu pada tahun 1929 dia berkahwin dengan Tok Wan saya. Hajarah binti Bakar ni di Pekan sebenarnya. Ya, masih menyamar lagi. Sebab tu mak saya bela dia selama 30 tahun tak tahu ayah dia tu Mak Kilau. Mengapa saya menjadi jurucakap? Kerana mak saya yang bela Mak Kilau. Mak Kilau meninggal di rumah mak saya. Mak saya, ayah saya memelihara Mak Kilau selama 30 tahun. Itu yang menyebabkan saya dapat tahu benda-benda macam ni. Saya percaya memang ada isteri dia di Terengganu, isteri dia di Kelantan, isteri dia di Pataning. Saya percaya memang ada. Cuma mereka ni tidak tutup dan tak tahu mengapa. Jadi bagi saya sepatutnya benda tu kena tonjol dah. Sebab kita dah mula kena pertahankan dah nama nenek kita, moyang kita ni. Kalau tak pertahan macam ni lah. Orang yang tidak ada kena-mengena mengaku bahawa cucu cicit Mak Kilau buat cerita reka-reka. Mak Kilau boleh gaib, Mak Kilau boleh macam-macam. Saya rasa seperti mana Ustaz Badlisah beritahu dalam forum saya lah. Siapa yang bukan daripada keturunan sekian-sekian, apabila buat pengakuan, hukumnya haram. Arwah Mak Kilau seorang pendiam. Dia pendiam, dia tak banyak cakap. Rahsia tu memanglah orang yang ada menjalani liku-liku hidup yang menderita, kan? Banyak rahsia lah. Sebab tu dia tak beritahu pada mak saya bahawa dia ni Mak Kilau. Sebenarnya ayah saya yang tahu dulu. Arwah ayah saya ni menjadi anak angkat Mak Kilau semasa umurnya 15 tahun. Bekerja di pusat latihan pertanian, sekarang Universiti Islam Pahang tu. Tanah dia sebelah, tanah Mak Kilau sebelah. Jadi Mak Kilau tanam sirih, tanam pisang. Ayah saya kerja pusat latihan pertanian, jaga lembu. Jadi berkenalan lah. Dipanggil Pok Mat. Masa tu umur 15 hingga 16 tahun. Orang zaman dulu kan. 16 tahun dah bekerja. Jadi satu hari, arwah saya ni Abu Bakar bin Awang ni, sakit perut. Dia pun menyandar pada tiang sirih Pok Mat ni. Bila menyandar pada tiang sirih Pok Mat tanya, "Ngapa Bakar?" "Tak tahulah, hari ni sakit perut sangat." Dia kata, "Duduk dia, selok baju." Jadi ayah saya ni selok baju, Pok Mat ni petik daun sirih dia letak atas perut. Dengan izin Allah baik. Di situlah ayah saya bermula berminat dengan Pok Mat ni. Belajarlah. Belajar silat, belajar apa. Mak Kilau masa duduk di Batu Limau Paya Besar buka gelanggang silat. Belajar silat. Dan dia menjadi bahan rujukan pada orang kampung tentang agama, budak-budak menangis malam ni semua. Dia berobat lah. Jadi berminatnya dengan ayah saya ni, dia buat anak saya anak angkat. Bila buat anak angkat, Mak Kilau ambil anak angkat dia jadikan menantu. Kahwinkan dengan mak saya, anak Mak Kilau. Okey, bila ayah saya tahu Pok Mat Siam tu ialah Mak Kilau. Ketika nak menamat silat, nak beri ijazah. Masa tu orang lain tak tahu pun lagi. Pok Mat Siam ni panggil ayah saya. Malam tu salam, kita kena bersumpah. Sumpahnya sama seperti sumpah di hutan lebih tu, yang 7 orang pahlawan tu. Kau tahu tak siapa aku ni? Ayah saya kata tak tahu. Dia panggil bakar-bakar. Okay, kita kena bersumpah. Jangan pecah rahsia. Kalau pecah rahsia, pegang Quran semua, baca Yasin. Kalau selamat pun tak hidup, kalau hidup pun tak selamat. Sama sumpah tu kan? Okey, aku ialah Muhammad bin Rasul Abdul Salam, ataupun dikenali sebagai Mak Kilau anak tu gajah. Jangan cerita korang pun. Begitulah seterusnya. Sampailah satu ketika, panjanglah cerita ni. Mengapa Mak Kilau ni tiba-tiba orang kecoh tahu? Pusat latihan pertanian Paya Besar ni, peranan dia ialah memanggil orang-orang anak-anak muda di dalam negeri Pahang mengajar cara menanam. Nanam lada, bawa traktor. Jadi Mak Kilau ni seorang yang rindu pada kampung di Pulau Tawar. Jadi bila dia jumpa budak muda tu, dia akan tanya, "Awak dari mana?" "Oh, daripada Rompin." "Awak daripada mana?" "Daripada Temelloh." "Awak daripada mana?" "Jerantuk." "Jerantuk mana?" "Pulau Tawar." Pulau Tawar. "Awak salam dengan Umar?" "Kenal Umar." "Kenal."
Pokok durian tepi sungai tu masih ada lagi. Gini, contoh begitulah. Setiap kali jumpa orang Pulau Tawa, dia akan cakap macam tu. Jadi orang ni pun bila balik ke Pulau Tawa, ceritalah pada Umar. Umar ni ialah anak lelaki Mak Kilau dengan isteri yang pertama. Umar. Ya, kubur dekat, ya, pintu masuk tu. Apa pasal kubur Umar tu, anak dia, anak sulung dia. Cucu Umar. Jadi apabila berita ni diketahui oleh Umar pun sak, kan orang tua ni ayah aku. Jadi Umar dia pun berbincang dengan saudara mara dia untuk pergi datang Kuantan untuk tengok siapakah orang ni. Akhirnya ada seorang cikgu arwah Cikgu Bakar. Cikgu Bakar ni masa tu dia pegang jawatan sebagai guru besar SK Pulau Tawa. Dia datang sini di Kuantan ni, dia siasat dan mendesak. Akhirnya Mak Kilau pun beritahu pada ayah saya. Dia kata, aku ingat aku nak keluar lah. Tapi awak tolong pergi ke Pramu, jumpa dengan Tok Guru Pramu. Tok Guru Pramu ialah Bahman. Jumpa dengan Tok Guru Pramu, beritahu Tok Guru Pramu bahawa aku dah nak keluar. Ayah saya ni pun pergi jumpa Tok Guru Pramu. Tok Guru Pramu marah. Tok Guru hentak, kata ayah saya, dia hentaknya tangan daripada lantai. Dia kata orang dahulu tu nak mati lah, melanggar sumpah. Sebab tu Tok Guru Pramu sampai sudah tak mengaku dia Bahman. Dia pegang sumpah. Ya, ada buku ditulis oleh orang Taman Sepakat. Saya kenal lah orang tu. Lepas tu bila ayah saya balik, beritahu pada Pak Mat Siam, Pak Mat kata, aku nak keluar kerana aku tak nak anak aku berkahwin sesama sendiri. Sebab aku ada 3 isteri. Itu di antara sebab Mak Kilau keluar. Dan syaratnya bawa aku ke Pulau Tawa. Aku nak istirahatkan di masjid Pulau Tawa, di mana masjid itulah tempat mula-mula sekali penentangan orang Melayu Pahang di negeri Pahang. Masjid itu sekarang dibuat madrasah oleh Wan Maulana Helmi. Maulana Helmi tu moyangnya juga ialah berjuang bersama dengan Tok Gajah. Maulana Yunus lebih kurang gitu tanya. Lepas tu saya dengan Maulana Helmi ni selalu bercerita bab sejarah lah. Ya, yang tepi sungai tu. Ada gambar saya mana tahu. Itu masjid. Dan di belakang masjid itulah tempat pusat pentadbiran Tok Gajah. Di situlah berlaku tempat pertumpahan darah yang pertama. Di belakang masjid tu. Okey, 2 hari Mak Kilau pun minta dia dibawa ke sana. Ayah saya pun bawa dia ke sana. 2 hari dia tidur di rumah rumah anak dia. 2 malam dia tidur situ. Itu kalau tengok ada video dia kan. Video yang mandi kocok-kocok embun kan. Tu masa itulah dibawa ke sana. Tetapi saya nak tegaskan di sini, cara mandi embun Mak Kilau bukan macam tu. Itu sebab dia dah penat, orang yang tolong goyang pokok. Mandi embun Mak Kilau sebenarnya dia ambil daripada daun pisang. Dia rawat tangan daun pisang, sirih. Dia, bukannya kocok-kocok gitu, habislah bahan nak kengga, bahan nak sapu. Khasiatnya ahli sains pun dah kata memang orang mandi embun ni dia segar. Badan kuat. Berbaliklah pertanyaan puan tadi, buntat embun. Inilah kisah dia. Buntat embun ni sebenarnya ialah falsafah Mak Kilau saja, iaitu bangun awal sebelum subuh untuk beribadat, zikir. Jadi itu embun tu. Tapi salah sangka orang lain ni kononnya buntat embun ni macam satu geliga. Ya, tu macam-macam lah. Beribadat sebelum subuh. Ya, dia orang agama. Itu buntat embunnya, istilah dia, falsafah dia. Dia memang orang tu lah, orang agama lah. Nak kata sufi tak sufi saya tak tahu pula. Sebab tu masa bila dia tertekan, dia pergi jumpa Tok Kupalo, ulama besar Terengganu, dapat nasihat jihad dari Tok Kupalo. Sebenarnya memang Mak Kilau ni manja ke cucu. Saya terbayanglah kan, saya boleh panjat atas bahu dia. Kita ingatlah, dia Mak Kilau ni sebenarnya dia memang kasih pada budak. Dengan cucu-cucu cik dia memang dia baik. Kita boleh panjatlah atas belakang dia apa semua. Duduk atas riba dia kan, cucu ngatuk kan. Taklah gaya macam tu. Sebab tu kadang-kadang saya marah orang tulis dalam FB, Mak Kilau seorang pahlawan yang panas baran. Saya panggil orang tu. Sedap yang kata toki aku panas baran. Kata mana? Sebab tu benda-benda gini jangan buatlah statement-statement yang seolah-olah watak Mak Kilau ni garang, jahat. Tak boleh lah buat macam tu.
lemah lembut orangnya, bercakap bersopan. Sebab tu lihatlah kata-kata tu, ungkapan tu saya tulis tu. Nanti biasa saya beri ceramah, saya kupas lah tu. Dia mungkin masa tu saya kecil kan, dalam umur dekat 5 tahun, kita tak perasan lah apa yang dia kata. Cuma yang saya perasan, memang dia selalu memberi nasihat tentang agama lah pada cucu-cucu dia yang besar-besar ni. Bab-bab solat, bab apa ni. Memang gitu, memang jadi apa ni, teguran yang selalu. Dan melihat pada perwatakannya pun memang tangan pegang tasbih. Dan dia jarang bercakap benda yang macam kita lah, lara sikit. Saya ada tiga kali lah didatangi oleh kawan-kawan adik kawan saya dan sebagainya lah, yang pergi belajar memondok di Patani. Dan bila balik ke Kuantan, dia cari saya. Saya berpelik, kenapa cari saya? Orang pondok Patani pesan cari cucu Mak Kilau, beritahu pada dia kita orang Kiri Salam. Sebab Mak Kilau pernah belajar dan mengajar di pondok ni. Di antaranya pondok di Siramai tu, ustaz apa nama lupa, dia lah yang membawa pesanan kepada saya. Saya pun ada hasrat lah nak pergi juga ke Patani tu, pondok tu, kalau ada rezeki nak jumpa dia punya model dia. Ilmu yang pelik-pelik itu saya rasa tidaklah. Sebenarnya Mak Kilau, sebab tu dia pesan, selesaikan urusan dengan Allah. Apabila kita dalam masalah, Allah bantu kita. Dia bukannya seorang yang boleh buat macam aku nak gaib. Aku nak kebal. Mengatakan Mak Kilau ni tak kebal, dia antara apa ni, pengakuan sahabat-sahabat dia bahawa Mak Siam tu Mak Kilau ialah kerana melihat dua parut. Satu parut di bahu kena tembak, satu parut di pangkal peha sebesar tapak tangan. Yang Mak Kilau kena semasa berlakunya perang Jerang Ampai. Jatuh daripada pokok, tercocok apa ni, tunggu kayu. Peha dia sebesar tapak tangan. Itu maksudnya Mak Kilau tak kebal lah. Dia bukan kebal. Dan Tok Wan saya, isterinya pun pernah saya tanya, Tok Wan, orang kata Aki kebal apa dia kata? Pijak apa ni, Dwi Semalu pun bergaduh. Dia sebenarnya 1970, umur dia 104. Bukan yang dalam banyak kata 132, 140, bukan. Kan 104. Alhamdulillah, di tangan saya ni ialah keris peribadi Mak Kilau yang telah diberi oleh ayahnya Tok Gajah ketika Mak Kilau berusia 16 tahun. Keris ni sebagai, kalau kata sekarang, sebagai kad pengenalan lah. Sekiranya apa-apa urusan semasa penentangan orang Melayu Pahang membawa utusan daripada Mak Kilau, keris ni akan dijadikan bukti bahawa ini ialah utusan Mak Kilau. Mengikut pengkaji keris dan pakar-pakar keris yang pernah saya pergi dipanggil ke Museum Negeri Terengganu, peristiwa keris Nusantara Melayu, keris ni ialah ada unsur-unsur picitan tangan, jari, dan ianya amat unik lah. Keunikan keris Mak Kilau ni terbukti. Di antaranya dia dibuat daripada besi nipis. Zaman dulu mana ada teknologi nak buat besi nipis. Dan ianya boleh dilentur. Itu je kelebihan. Tapi saya tak berani lentur lah. Itu dia orang lentur depan saya. Geng-geng pakar keris daripada Kelantan, Terengganu, Patani, Singapura, Indonesia. Usia ni wallahu alam. Saya tak berani nak jawab lah apa usianya. Yang ini ialah mata lembing Mak Kilau. Tapi tinggal mata sajalah. Dia punya bulu tu dah reput, dah cabut. Jadi saya buatlah macam ni untuk menjaga dia. Ni lembing yang digunakan oleh Mak Kilau. Sebenarnya Mak Kilau ni dia semasa perang diceritakan bahawa di pinggangnya ada 5-6 senjata. Keris kecil, keris selit, golok kecil dan sebagainya. Tetapi keris ni tetap di tangan. Ada masa bila dia bertempur, keris di pinggangnya ditinggalkan saja. Sebab tu sekiranya ada beberapa individu mengaku bahawa itu adalah senjata Mak Kilau, saya tidak boleh menafikan. Cuma yang peribadi, yang betul-betul daripada keturunannya, ni lah kerisnya.